Lepas ini kita nak bicara berkenaan apa, Sophie? Ya, kita nak berbicara tentang keberkatan Aidilfitri. Ya, di sebalik kita bergembira ni, apa antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk mendapat keberkatan di Hari Raya Aidilfitri? Okey, jadi untuk kita mengetahui bagaimana untuk kita mendapat keberkatan Aidilfitri ini, kita bersama dengan Ustaz Numan Hani Jamal yang merupakan pendakwah bebas yang sering kali bersama kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum Ustaz, selamat raya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat raya Ustaz. Raja Sophie. Baik, Alhamdulillah. Selamat datang ke rumah kami. Tapi rumah kami kena duduk luar je, tak ada masuk dalam. Masya Allah, tak apa. Okey. Datang rumah pun. Baik Ustaz, bila kita bercerita tentang keberkatan Aidilfitri lah kan. Yang pertama sekali, takrifan berkenaan dengan keberkatan Aidilfitri. Apa yang boleh kita fahamkan, yang boleh kita takrifkan? Silakan. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin sekali lagi berkali-kali mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak SPM, pada hos kita Munawar dan Raja Sophie, pada kita punya penerbit atas ruang dan peluang yang diberikan kepada saya untuk melabur, sekali lagi melabur pahala agar manfaat dapat diberikan kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Berkenaan dengan Aidilfitri kan, keberkatan Aidilfitri secara ringkasnya, kalau kita rujuk kepada banyak kamus-kamus mu'jam dari segi bahasa, Aidilfitri ni maksud dia apa kan? Kadang orang ingat hari raya kan. Raya macam-macam, raya, jalan raya, apa ni, balai raya kan. Apa beza dengan hari raya? Okey. Jadi Aid ni sebenarnya lebih tepatnya bukan sekadar raya lah. Aid ni dia daripada perkataan awal dah kembali. Kita kembali ataupun kita ulang tahun, kita kembali. Jadi kembali Aidilfitri ni dia ada dua maksud. Fitri ni fitrah Ada dua maksud, sama ada secara bahasa ataupun dari segi bahasa dan dari segi makna dia. Dari segi bahasa, Aidilfitri ni maknanya kita fizikal lah, kita kembali kepada fitrah secara fizikal kita yang kita boleh makan dan minum lah. Kan waktu Ramadan kan, puasa 30 hari puasa kan, tak pernah dalam tahun-tahun bulan-bulan yang lain. Kita kembali kepada fitrah asal kita, boleh makan dan minum. Yang kedua secara maknanya, kita kembali kepada fitrah tu dalam erti kata kita kembali dalam keadaan yang lebih suci. Sebab lepas waktu bulan Ramadan, kita telah membasuh hati kita, membasuh jiwa kita, membasuh pemikiran daripada apa ni, membasuh perut sekali. Betul. Dan lemak. Okey. Jadi kita membasuh segalanya ni. Jadi kita bila dah habis Ramadan tu, kita masuk Syawal tu, kita kembali kepada fitrah. Keadaan kita yang lebih suci macam baby lah. Ibaratnya macam baby bersih. Itulah maksudnya kan Aidilfitri. Jadi datang tu dalam keadaan lebih suci. Manakala dari si keberkatan kan, banyak keberkatan yang disebut kan, kabarakata. Keberkatan dia daripada perkataan baraka. Dia kalau dalam bahasa Arab ni, kalau kita tukar baris sikit, dia tukar makna terus. Jadi barakah kan, kalau kita tukar jadi baris depan, burkah ni maksudnya apa? Unggas air. Unggas air. Unggas ni bukan serangga Unggas air ni burung yang hidup di atas air. Macam itik, swan, flamingo, apa semua ni unggas air. So burkah adalah unggas air. Kalau kita tukar baris bawah, birkah ni dia maksud dia adalah macam pond, swamp. Paya ataupun tasik dan sebagainya. Satu ruangan yang boleh isi air. Jadi barakah ini adalah maksud dalam bahasa Arab adalah an-nama ataupun az-ziyadah, kesuburan, kesempurnaan kan. Dan az-ziyadah, extravaganza. Jadi itu dari segi maksudnya. Jadi apakah yang kita maksudkan Aidilfitri, keberkatan Aidilfitri ini adalah dalam salah seorang ulama pernah membahasakan keberkatan ini juga membawa maksud kepada buat sesuatu perkara yang sedikit tetapi impact dia besar. Impact dia besar ataupun kesan dia banyak. Buat sikit, kesan banyak. Ada orang buat banyak, kesan sikit. Alamak. Kurang berkat lah sikit. Jadi kalau berkat tu, yang kita katakan berkat tu, dia buat sikit je tapi impact dia besar. Itu yang kita mahukan. Itu maksud secara ringkas bahasa. Tadi Ustaz menyatakan bila kita buat sikit tapi manfaat, impaknya cukup besar. Itu kita namakan sebagai keberkatan. Ustaz. Mungkin Ustaz kita nak kongsikan kepada penonton semua yang ingin mengetahui apa sebenarnya kunci untuk kita mendapat keberkatan Aidilfitri. Okey, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita nak mencapai keberkatan kan, kalau tengok cerita Piramli kan, di manakah kekuatan hang tuah? Pada huruf ta kan? Adakah pada kerisnya kah kan? Jadi di manakah keberkatan Aidilfitri? Pada ketupannya kah?
pada duit rayanya kah atau baju rayanya kah? Jadi di manakah keberkatan Aidilfitri tu? Keberkatan ini boleh berada di mana-mana lah. Tetapi saya mudahkan, dia terletak pada huruf Ta. Macam hantuah juga lah. Fitri terletak pada huruf Ta. Sebab apa? Huruf Ta tu membawa maksud kepada ta'ah. Dengan berlaku taat, di situlah kunci kepada keberkatan. Sebab kalau kita tak ada taat, sama ada dalam bulan Ramadan sebelumnya ataupun dalam bulan Syawal, sebenarnya kita tak dapat the real happiness sebenarnya di dalam Syawal. Kita rasa macam kita dah happy lah dengan baju raya, tapi sebenarnya dalam lubuk hati kita masih ada lagi tak tenang, masih tak puas hati dengan orang, masih ada lagi. Sebab apa ada benda-benda macam tu? Sebab kunci tu kita tak guna. Kita tak buka pintu tu. Jadi ta'ah. Okay, ni saya explain sikit lah. Macam mana ta'ah itu dapat dilakukan dalam bulan Syawal ini. Yang pertamanya, tidak lain dan tidak bukan, kalau dalam bulan Ramadan kan kita perlu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan membesarkan diri. Ini yang banyak berlaku. Jadi tak ada masalah untuk kita nak upload dekat Instagram, Facebook semua kan. Cuma dengan niat ikhlas untuk memeriahkan tak apa. Tapi niat nak tunjuk kita ni dapat kita ni beruntung, kita ni dapat keluarga yang besar, maknanya nak riak tujuan. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita buat tu untuk memeriahkan tak ada masalah. Tapi kalau kita buat tu nak menunjuk-nunjuk, jadi itu tidak ada taat di situ. Jadi kat situ tak ada kunci di situ. Ya, maka akan ada masalah. Akan ada masalah. Itu yang pertama. Iaitu kita mesti apa yang dikatakan sebagai membesarkan kepada Allah. Diterjemahkan pada hari raya pertama. Kan kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Hari raya ini hari pertama je lah, Aidilfitri. Jadi tujuannya sebab kita nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, lebih besar daripada yang lain-lain. Tak ada siapa yang lebih besar melainkan Allah. Dan yang kedua, syukur lah kan, bertahmid kan. Bertakbir, bertahmid dalam surah An-Nas kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kan? Apabila berlakunya satu kemenangan, ni kemenangan lah Aidilfitri ni, maka kamu melihat ramai orang pergi solat, ramai orang yang memasuki agama Islam, ramai orang yang jatuh cinta dengan agama Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah kepada Allah dan bertahmidlah dan beristighfarlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu perlu kan kita selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Jangan hanya maaf sahaja zahir dan batin. Syukur pun perlu zahir dan batin. Jadi syukur zahir dan batin kan syukur kita. Maknanya menzahirkan syukur tu macam mana? Sama ada melalui lidah kita kata alhamdulillah, ataupun kita tunjukkan syukur kita dengan kita dengan kita tawaduk kan, dengan kita bersedekah, dengan kita pergi berziarah dan sebagainya. Itu adalah satu bukti-bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia syukur, dia buat apa? Dia tidur kan. Alhamdulillah raya tidur. Itu bukan cara yang syukur yang betul lah kan. Sampai tengah hari tidur kan. Raya lepas Zuhur tu baru start beraya kan. Tak ada salah, boleh tidur penat. Tapi cara kita bersyukur tu kita buat amalan lagi. Dan tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita itu barulah datanya memaaf-maafkan kepada orang lain, dan banyak lagi insya-Allah kunci-kunci kepada untuk mendapatkan keberkatan Aidilfitri itu sendiri. Okey, baik. Dan selain daripada itu Ustaz, antara sunah-sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita lakukan ketika hari raya Aidilfitri, apa antaranya Ustaz? Okey, antara sunnah-sunnah yang kita boleh lakukan kalau nak cerita malam Aidilfitri dah terlepas kan. Kita dah masuk hari ke berapa dah hari ni? Hari kelima. Kelima dah. Kalau nak suruh bertakbir tak boleh dah. Bukan tak boleh bertakbir, maknanya secara khusus takbir raya tu tak boleh dah. Jadi apa yang masih lagi kita boleh buat sebenarnya pada dalam bulan Syawal ni sebenarnya adalah dengan kita terus melakukan amal ziarah menziarahi lah kan. Kita ziarah menziarahi dan kita ziarah menziarahi dan kita memuji sahabat-sahabat kita yang kita ziarah tersebut. Ada satu hadis kan, ada sebuah hadis ni saya ceritakan maksud kepada matan tersebut, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari ada seorang lelaki ni, dia berjalan keluar dari rumah dia. Dia nak pergi rumah sahabat dia. Dia nak pergi rumah sahabat dia. Dia berjalan. Lepas tu malaikat datang.
Malaikat datang. Dia datang, dia kata kepada lelaki ni, wahai si fulan, kamu nak pergi ke mana? Kan? Saya nak pergi ke rumah saudara saya di desa yang lain. Kan? Bonjol kata, kamu nak pergi, oh okey, kamu ada keuntungan apa-apa tak daripada ziarah yang kamu nak buat ni? Ada untung apa-apa tak? Tak ada apa-apa. Memang saya pergi kerana Allah SWT. Kemudian malaikat tu pun kata, oh, saya diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan berita baik kepada kamu, bahawa nak menyampaikan kepada kamu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada kamu seperti mana kamu cinta kepada saudara kamu yang di desa tadi tu. Maknanya dia pergi ke ziarah tu atas dasar cinta dan ukhuwah. Maknanya bukan salah kadang-kadang kita ziarah tu sebab ada nak deal bisnes ke, ataupun untuk budak-budak tu nak duit raya ke, kan, ataupun niat tu niat nombor 3 4 tak apalah. Tapi niat nombor 1 mesti kerana tidak lain dan tidak bukan kerana Allah, untuk ukhuwah atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang dilakukan oleh Syahid Imam Hassan Al-Banna. Pernah dengar biasa dengan Imam Hassan Al-Banna? Dia satu kali tu dia pergi ziarah dia punya ikhwah dia punya dia punya sahabat dia ziarah. Bagi ketuk-ketuk pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum, tanya khabar, sihat ke? Alhamdulillah. Dan lepas tanya sikit-sikit, okeylah, insya-Allah minta diri dulu. Itu je ke? Betul? Datang jauh-jauh ni memang datang sebab aku nak bersua muka, nak bertanya khabar, nak pastikan keadaan baik, nak menyampaikan cinta tu. Begitulah cara orang-orang yang hebat, para ulama. Dia macam tu, orang-orang ahli syurga, dia pergi tu bukan kadang-kadang kita pergi nak pilih rumah mana yang besar, kan. Rumah mana kalau ambil gambar selfie tu lawa sikit. Jangan macam tu. Tapi kita pergi tu memang nak jumpa orang tu. Nak sambungkan silaturahim. Barang siapa yang menyambungkan silaturahim, Allah akan banyak memurahkan rezeki dia lagi. Allah akan mendekatkan diri dengan syurga dan sebagainya, insya-Allah. Dan menjawab lagi soalan tu tentang sunnah tu, yang duit raya ni saya nak pesan sikit. Jangan sehingga duit raya ni kita buat setiap tahun, setiap kali Syawal. Saya risau duit raya tu sepatutnya kita dapat pahala, jadi tak dapat apa-apa. Sebab apa? Sebab kita buat tu kerana adat. Jangan buat kerana adat. Janganlah ibadat itu menjadi adat. Apa ibadat duit raya ni? Dia tidak ada khusus pada bulan Syawal, tetapi adalah sedekah lah. Kita berniat untuk bersedekah. Janganlah kerana adat semata-mata. Jadi kita niat kerana sedekah, kerana sunnah Nabi Muhammad SAW banyak bersedekah, maka kita akan dapat banyak pahala, insya-Allah. Itu sedikit lah. Itu kita kena perbetulkan, Munawar, kan? Betul. Yang paling utama adalah kita betulkan niat kita, Ustaz. Okey, Ustaz. Ramai juga yang bertanya, Ustaz. Bulan Ramadan satu bulan yang cukup mulia. Kita memperbanyakkan ibadah kita, Ustaz. Jadi bagaimana untuk kita kekal istiqamah, Ustaz, untuk bulan-bulan yang akan datang, untuk kita terus mengibadahkan diri kita, untuk kita meningkatkan ibadah kita, Ustaz? Okey. Sebab itu disunnahkan kita, kan, dalam Syawal ni untuk kita berpuasa 6, kan. Antara sebabnya puasa 6 ni untuk to maintain the momentum. Kan. Kadang tak ada, kita dah 30 hari terus stop. Kan, ada yang 30 hari tu turun 5 kilo, hari raya pertama naik balik 5 kilo. Penat sebulan ni tau. Betul. Maknanya kita bulan Syawal ni, itu dari segi makan lah, saya gurau je. Tapi maknanya dari segi ibadah tu, kita perlu buat balik apa yang kita buat pada bulan Ramadan. Jangan tinggal terus. Macam saya pernah sebut dalam sesi sebelum ni, dalam bulan Ramadan, apa yang kita perlu buat sebelum masuk bulan Syawal ataupun dah masuk ni, tak apa. Kita setkan target seperti mana kita buat pada bulan Ramadan. Kita kata nak khatam Quran. Syawal ni nak khatam juga ke, ataupun paling tidak separuh khatam ke, macam mana? Nak puasa bila? And then nak bersedekah banyak mana? Nak baca Quran. Cuba muhasabah 5 hari ni, ada tak yang tak buka langsung dah Quran? Jadi kita kena muhasabah itu. Itu antara benda yang macam mana kita boleh kekalkan momentum, sebab kita perlu ingat, kita ni bukan hamba Ramadan. Kita ni hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah sehingga Ramadan itu meninggalkan kita, dengan kita pun sekali, dengan ibadah kita pun meninggalkan kita, kan. Kita pun tertinggal. Tetapi kita kekalkan supaya kita menjadi hamba Allah di sepanjang masa, bukan hanya bulan Ramadan saja, insya-Allah. Tu saya suka kata-kata Ustaz, kan, jangan jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita beribadat sepanjang hari, sepanjang tahun, selagi kita masih bernyawa, Ustaz. Jangan
ketika Ramadan kita baca Quran, kita jaga solat. Lepas Ramadan dah lipat dah semua dah, sejadah terlekung ya. Al-Qurannya pun dah berhabuk Ustaz. Nauzubillah zalik. Jadi moga-moga kita dapat istiqamah dalam melakukan ibadat, insya-Allah. InsyaAllah. Itulah perkataan istiqamah itu satu amaran yang besar buat kita semua, insya-Allah. Dan kita mendidik hati kita, membetulkan niat kita, insya-Allah kita dapat menjadikan kita sebagai hamba Allah sepanjang masa. Okey Ustaz, tahun ini raya kat mana Ustaz? Tahun ni saya raya di Terengganu. Di Besut. Dan juga Kuala Terengganu. Jalan mana perjalanan Ustaz? Jalan Alhamdulillah jam. Jadi dapat menikmati jam bersama-sama dengan rakyat Malaysia semua. Alhamdulillah. Berapa jam ni bawa perjalanan? sampai ni. Berapa jam perjalanan Ustaz? Perjalanan, dia sebab kita ni bawa anak-anak jadi berhenti-berhenti banyak ni, jadi 12 jam lah. 12 jam. Tanyalah Ustaz kerana salah seorang menjadi insan yang bersabar. Alhamdulillah. Salah satu ujian akhir Ramadan kan. Alhamdulillah. Okey, itu dia. Jadi kita nak tanya juga bagaimana persiapan ketika raya mengejut ni Ustaz? Raya mengejut ni kan. Jadi saya pun waktu malam tu memang kita pun sama-sama terkejut jugalah. Jadi dengan pengumuman tu tiba-tiba esok raya, masya-Allah. Saya waktu tu pergi ke tempat lain. Jauh daripada kampung. Jadi terpaksa malam tu juga balik kampung kan. Jadi itu persediaan kita tu alhamdulillah lah, kita punya mak mertua, ibu mertua pun berjaya mempersiapkan untuk hari raya esoknya. Tapi walau bagaimanapun, yalah, raya ni ini yang satu muhasabah yang ataupun ibrah yang kita boleh dapat daripada situation ataupun situasi tiba-tiba raya ni. Kadang-kadang kan apa yang saya terfikir waktu berlaku keadaan seperti itu adalah sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan. Kadang-kadang kita ni macam saya cakap tadi, adat dan ibadat. Kadang-kadang kita terlalu lebihkan adat berbanding ibadat. Apa sebenarnya maqasid kepada Syawal? Apa sebenarnya yang Allah nak kita buat pada bulan Syawal sebenarnya? Apa yang Allah nak kita buat sebenarnya tak memerlukan kos tinggi. Sebenarnya Allah nak suruh kita bertakbir banyak-banyak, bertahmid. Betul Ustaz. Tapi kita ni tak salah. Kita buat apa? Kuih raya, makan baju raya, pelangsih. Berkenaan makasih pun sekejap lagi kita akan kongsi lebih lanjut kepada penonton khususnya berkenaan keberkatan Aidilfitri. Tapi sekarang ini kita nak memberi ruang kepada continuous untuk kita mengetahui perkembangan semasa dalam dan juga luar negara. Jadi jangan buang masa. Apakah antara informasi penting mungkin akan disampaikan oleh rakan kita di continuous. Dah pasti sorry? Ya, betul. Dan jangan lupa anda boleh terus menonton kami melalui RTM Klik untuk mengetahui keadaan semasa dan semestinya menonton Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Ya, kembali bersama kami dalam Rumah Terbuka Aidilfitri. Selamat Pagi Malaysia. Kita masih lagi membicarakan berkenaan keberkatan Aidilfitri. Tadi tergantung perbicaraan kita Ustaz berkenaan maqasid Syawal tadi Ustaz. Baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kepada maqasid Syawal ataupun situasi yang satu Malaysia hadapi pada baru-baru ini, iaitu tiba-tiba raya tu, insya-Allah. Jadi antara ibrah ataupun apa pengajaran yang saya terfikir ketika berlakunya situasi tiba-tiba raya tu, saya fikir kadang-kadang Allah nak bagi tahu kan, sebenarnya apa yang aku nak umat Islam ni buat waktu bulan Syawal sebenarnya. Sebenarnya yang penting tidak memerlukan kos yang tinggi. Iaitu sebenarnya kita kena banyak bertakbir. Kalau kita lihat apa sunnah pada tadi kita cerita sunnah dilepas raya pertama. Sebenarnya kalau sunnah banyak pada hari raya pertama ataupun malam raya tu yang banyak sunnah sebenarnya. Malam raya tu iaitu kena banyak bertakbir. Kemudian qiyamul lail, ada hadis tapi hadis dhaif tetapi dipanggil fadilatul amal. Siapa yang menghidupkan malam raya tersebut maka dia akan tidak tergolong dalam golongan-golongan orang yang hatinya lalai. Kan banyak lagi dan pada malam itu kita kena juga bertahmid, kemudian kita kena membersihkan diri dan sebagainya. Jadi semua tu amalan-amalan yang kita yang disunnahkan tu tak memerlukan kos yang tinggi. Dia tak adalah disunatkan untuk kita buat daging kambing golek ke, tak ada. Jadi itu adalah satu perkara yang semua umat Islam boleh, kaya dan miskin semua boleh buat. Tetapi sebabkan mungkin adat kita biasanya bila raya ni kita akan melakukan persiapan yang banyak. Tak ada masalah, bukannya berdosa. Semuanya kat situlah ibrah yang saya boleh dapat. Sebenarnya raya ni
kadang-kadang macam tadi Raja Sofi share kan, kita makan burger pun kita apa. Kan, makan tapi dapat beraya, alhamdulillah. Sebenarnya nikmat raya tu pada kuah. Sebenarnya bila saya pergi raya, kadang-kadang beraya dekat rumah yang besar-besar tapi tak jumpa sangat dengan orang, tak bercakap sangat, datang, kemudian makan, balik. Saya tak rasa nikmat tu. Nikmat tu terasa bila kita berjumpa orang. Betul. Bila kita bersembang, bila kita bercakap dengan dia, kita berukhuwah. Itu nikmat dia. Dan kadang-kadang kita pergi rumah yang kampung-kampung, saya rasa lagi nikmat. Tak tahu sebab apa. Dia punya barakah tu ada. Itu yang dikatakan keberkatan Ramadan. Kadang-kadang pergi keberkatan tu tidak terletak pada material semata-mata. Tapi dia terletak pada jiwa yang bersih, hati yang lapang, kan, bila yang menyambut Ramadan dengan gembira, kan, dan menerima ukhuwah. Kat situ datangnya, turunnya, mencurah-curah rahmat dan berkah. Sebenarnya kita akan, antara tanda-tanda berkah ni, antara tanda-tanda berkah lah yang kita boleh dapat rasakan adalah bila kita balik tu dengan penuh senang hati. Balik daripada kampung kan, dengan penuh senang hati, lapang dada. Kita pun rasa suka. Tak adalah balik basuh terasa hati sini, terasa hati sana. Dengki kawan tu punya baju lagi lawa ke, tak tahu lah, kan. Dengki orang tu dapat baju raya, dapat duit raya lebih banyak ke, tak ada. Itu untuk anak-anak. Jadi itulah dipanggil maqasid Syawal. Sebenarnya adalah ditukar sambungan ayat kepada Syahrul Ramadan tu, ditukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Untuk kamu membesarkan Allah dan supaya kamu bersyukur. Kalau Ramadan ni la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Syawal la'allakum tashkurun. Maqasid Ramadan takwa, maqasid Syawal syukur. Jadi macam mana kita zahir dan batinkan syukur kita gitu, kita perlu muhasabah. Jadi hari raya kelima masih lagi sempat untuk kita zahirkan syukur kita dengan kita, mana yang kita bergaduh dengan ahli keluarga kita baikkan, yang kita tak sempat nak bersedekah bulan Ramadan, kita bagi duit raya, kan. Jadi kita ziarah dan sebagainya. Itulah sikit insya-Allah. Itu dia kan, bila tadi Ustaz kongsi berkenaan dengan bukan material, kalau kita pergi berkunjungi ke rumah-rumah kan, bersilaturahim kan, kadang-kadang betul juga apa yang Ustaz kata tu tahu. Sebagai contoh, kita pergi ke rumah orang tua sebagai contoh kan, mungkin rumahnya keadaannya biasa saja, hidangannya pun biasa-biasa, tapi kemeriahan dia, sambutan, layanan dia rasa sangat luar biasa kan. Jadi itu yang kita inginkan Ustaz kan. Dan bila kita relatekan dengan tahun ini, kita beraya Ustaz kan, kita semua terkejut Ustaz kan. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang Allah nak sampaikan kepada kita semua, iaitu rayalah dalam keadaan bersederhana. Apa yang ada, yang paling penting adalah kita meraihkan kejayaan kita setelah pun kita berpuasa selama sebulan itu Ustaz. Pandangan Ustaz? Betul. Setuju sangat dengan Raja Sofi, sebab antara mesejnya Allah nak bagi tahu raya bersederhana kan. Tak perlu, tak apa, insya-Allah tak sempat sate nak masak apa semua ni, boleh raya insya-Allah. Dan dengan sederhana, yang apa, fokus kita kan. Kadang-kadang kita lari fokus baju raya, langsir raya apa semua, stres jadi kan. Dah tak sempat, tak apa, lupakan dia. Fokus pada bagaimana kita menyambut dengan ahli keluarga. Jadi janganlah kita di hari raya yang indah ni kita mencari salah dan silap kan. Maklumlah syaitan pun dah terlepas kan. Dia kembali kepada dia punya orang yang dia selalu goda dan sebagainya. Jadi kita janganlah kalah dengan syaitan lagi kan. Jadi janganlah kita timbul rasa tak puas hati dengan orang lain, dengki dan sebagainya. Itu perlulah untuk kita jauh sama sekali, dan kita zahirkan syukur kita macam yang saya sebutkan tadi, dan bersederhana. Dan raya ni tak perlulah kita belanja lebih-lebih sangat. Janganlah sampai ada yang orang tu pinjam duit, pakai duit kredit card, pakai kredit card, ataupun buat loan ke semata-mata nak beli kereta baru untuk nak tunjuk kan, dah tak beli nak pakai, contoh nauzubillah, jangan. Jadi bukan itu yang sebenarnya kita nak kan. Apa, kereta tak baru pun tak apa kan. Yang penting Allah dan para malaikat semua melihat kita ni adalah hamba yang sangat bersyukur. Allah akan beri lebih lagi berkat. Allah akan berkatkan lagi harta kita tu kan. Macam yang saya sebut tadi, berkat tu tak semestinya banyak. Tapi berkat tu, apa yang kita ada tu maintain je kan. Kadang-kadang kan, kereta pakai tu tak usah pun kan. Kadang-kadang yang
ada setengah tu kan, kereta mahal tapi sikit je rosak. Betul, Kejap langgar sana sini kan. Itu mungkin kena muhasabah sikit dari segi bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana tadi tu taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, insya-Allah. Muhasabah diri kita. Ustaz, bila kita bercakap berkenaan Aidilfitri ni Ustaz, sangat sinonim lah dengan frasa maaf zahir dan batin. Jadi bagaimana untuk kita mempraktikan maaf zahir dan batin ini, kerana maknanya cukup besar, cukup meluas Ustaz. Bukan saja kita menzahirkannya pada waktu hari raya saja, tapi sepanjang masa Ustaz. Sebab kadang-kadang bila kita cakap minta maaf nak minta maaf tunggu raya lah. Tak boleh betul Ustaz. Setahun sekali je kan. Betul. Dia sebenarnya maaf zahir dan batin ni dia yang orang Melayu punya kan. Maaf zahir dan batin. Dia sebenarnya jangan tunggu raya je. Itu yang banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita. Tunggu raya baru nak minta maaf, nak salam. Tunggu raya baru nak salam dengan mak ayah yang macam orang kata apa? Salam, minta maaf, mak ayah menangis kan. Sebenarnya tak perlu tunggu raya kan. Maaf zahir dan batin itu berlaku setiap masa kan. Apabila kita buat salah dengan orang, jangan tunggu raya. Buat salah terus minta maaf. Cumanya kita buat sempena raya ni supaya orang kata apa, ada suasana tu maaf bermaafan. Kenapa? Bila maaf, bila adanya hubungan yang tak baik, bila adanya orang kata apa, blockage ataupun ada something yang menghalang, ukhuwah tu tak dapat nak disambungkan. That's why how to kita nak sambungkan jalinan tu kena break benda yang block hubungan kita. Itulah maaf. Betul. Kan kita berlapang dada. Break maaf tu break kita punya wall tu, and then barulah kita boleh jalinkan. Betul. Itu sebab kita kena maaf bermaafan. Sebab kalau kita nak jalinkan hubungan tapi yang dulu kau buat salah tu masih lagi simpan lagi, dia tak jadi tau. Dia jadi hutang lah apa semua terfikir kan. Jadi kita kena maaf bermaafan. Okey, barulah jalinan tu boleh barulah nak boleh gelak ketawa. Kalau tidak, kita pun masing-masing diam je kan. Tak simpan macam tu kan. Betul. Tak baik macam tu, insya-Allah. Jadi adab bersalam tu pun bila nak minta maaf tu dah cantik dah Ustaz. Ya, betul. Tapi nanti minta maaf lah. Pandang tempat lain pula kan. Macam tak ikhlas pun ada juga Ustaz kan. Jadi adab untuk kita bersalam-salaman. Adab dalam bermaaf-maafan ni. Okey, ada dua benda yang saya nak sentuh. Satu dari segi adab, satu dari segi fiqah. Dari segi adab ni kita kena pertama pandang muka orang tu. Assalamualaikum, pandangan mata dan kalau sekarang ni dah boleh salam mana yang boleh salam. Kalau orang tu tak bersedia lagi nak bersentuhan tangan, tak apa, buat macam ni kan. Salam, Assalamualaikum, senyum kan. Jadi 3 in 1 tu, pandang mata, senyum, dapat sedekah lagi, salam lagi kan. Kalau ada duit raya selit lagi lah. Okey, jadi dan itu dari segi yang pertama, adab. Dan jangan salam tu ketika orang tengah, kadang-kadang orang tu tengah makan kan, tengah makan nak salam boleh lah, tapi buat macam tu je. Tapi kadang orang tengah makan, jangan gini makan kan. Ataupun ketika dalam keadaan yang kedua yang saya nak cerita tu tentang fiqah. Ini banyak berlaku adalah siapa yang kita boleh salam dan siapa yang kita tak boleh salam kan. Ini besarlah perbincangannya, tetapi secara ringkas saya sentuh. Kita perlu identify siapa yang aku boleh salam, siapa yang aku tak boleh salam. Yang mana yang aku salam bukan hanya batal wuduk, tetapi haram, tak boleh sentuh sebenarnya. Antara yang kita perlu, saya boleh ingat, ringkaskan, kita boleh salam dengan adik-beradik kita dan juga mak ayah kita dan ke atas, atuk nenek atas. Tapi dan juga makcik, adik-beradik mak ayah kita saja. Tetapi kalau yang sepupu kita punya mak punya adik-beradik, itu tak boleh. Sepupu kita punya, mana makcik kita punya adik-beradik yang lain, itu tak boleh. Jadi dan banyak lagi lah sepupu sepapak kita pun. Jadi perlu tahu siapa yang kita boleh salam dan siapa yang kita tak boleh salam. Alhamdulillah. Berjabat tangan maksud saya, salam boleh. Alhamdulillah, banyak ilmu yang kita dapat pada pagi ini. Kita mengetahui berkenaan keberkatan Aidilfitri ini. Okey Ustaz, secara ringkas mungkin Ustaz ada kata-kata atau ucapan raya yang ingin Ustaz sampaikan kepada ahli keluarga yang sedang menonton sekarang Ustaz. Okey, insya-Allah. Jadi akhir kata saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Saya ingin memohon maaf
kepada semua kenalan-kenalan saya, siapa yang mengenali saya, yang saya kurang dan sebagainya, dan semoga saya mendoakan agar seluruh rakyat Malaysia kita sama-sama dapat bergembira bukan hanya dalam bulan Syawal tetapi sepanjang tahun, dan bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Dan akhir kata sebagai pengajaran untuk saya dan semua, sama-samalah kita mencapai maqasid Syawal, iaitu syukur. Jadi hamba yang bersyukur, zahir dan batinkan syukur kita, insya-Allah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Itu dia ucapan yang cukup, yang boleh bagi kita semangat, yang boleh, orang kata boleh menjadi pedoman buat kita semua. Yang paling penting adalah kita bersyukur ketika Hari Raya Aidilfitri ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Noman Hani Jamal selaku pendakwah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, satu rahmat besar kita dapat berkongsi ilmu pada ini Ustaz. InsyaAllah.